I feel embarrassed because while our guest from Hungary dengan izin is around, but we see empty chairs opposite on that side dengan izin. Saya cuba memahami mengapa kejadian tadi berlaku, Puan Yang di-Pertua. Tadi disebut ini bukan satu convention. Akan tetapi yang dimarah-marah pagi tadi tentang isu Kedah, Pulau Pinang, itu juga bukan convention. Jadi di samping mereka nak champion sesuatu yang tidak berperlembagaan, dengan kononnya ianya betul dari segi pihak mereka, untuk ini mereka kata tidak ikut convention. Mereka juga sebut bahawa kalau bahas dalam Dewan ini, maka PAC ataupun Public Account Committee akan dikompromikan. Bagi saya, isu ini tidak wujud. Ramai bekas ahli jawatan kuasa kira-kira wang di sini, bahkan ramai bekas pengurusi di sini. PAC masih boleh jalankan siasatan di samping apa yang berjalan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Mereka bukan bergantung ataupun tidak subjugated dengan izin atas urusan mesyuarat Yang Mulia ini. Mereka juga sebut bahawa mengapa tidak menggunakan habiskan masa untuk bahaskan private members bill ataupun rang undang-undang persendirian. Bagi saya, isu ini lagi pelik. Dari isu ini, mereka cuba kaitkan dengan isu yang lain, khususnya dari Arau yang tidak ada dalam Dewan ini. Beliau lontarkan banyak RUU persendirian dalam kertas kita, ya, dengan harapan bahawa ini boleh dibahaskan. Tetapi Arau tidak mengambil kira bahawa selama ini, sebelum ini, Arau berada di pihak lain yang juga tidak mengizinkan perbahasan sebab urusan kerajaan harus diutamakan. Dan ini cukup membuat kita faham bahawa yang pertama, motifnya sebenarnya adalah pilihan raya negeri sudah dekat. Jadi adalah stunt, adalah nak buat sesuatu untuk menarik perhatian. Dan ini saya cukup faham. Tetapi untuk mengosongkan kerusi mereka pada saat-saat yang bersejarah pada hari ini, yang mana kita semua ahli Dewan Rakyat Yang Mulia dapat membahaskan laporan Ketua Audit Negara, saya rasa itu betul-betul satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Dan ini cukup bahaya, Puan Yang di-Pertua. Sebab laporan Ketua Audit Negara membicarakan banyak kisah. Ada yang tentang COVID, ada yang tidak bersangkut paut secara langsung tentang COVID, tetapi adalah tentang perkara ataupun perjalanan kerajaan yang berlangsung semasa kebanyakan pihak sana menjadi kerajaan. Adakah ini satu cara mereka untuk elak daripada semak seimbang oleh Dewan Yang Mulia ini? Trend ini cukup bahaya kalau itu betul, kerana mereka enggan disemak, dipantau oleh Dewan, sedangkan bila masanya sesuai, mereka boleh hentam dengan sesuka hati. Jadi, sebagai wakil rakyat, saya nak luahkan rasa duka cita saya dulu, dan kemudian balik kepada laporan Ketua Audit Negara ini, saya berpendapat bahawa Puan Yang di-Pertua, ianya betul-betul lah merupakan satu cerminan tata kelola pengurusan yang kurang memberangsangkan serta perbelanjaan kewangan negara yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya kerana berlakunya pembaziran, pembayaran tidak teratur serta kehilangan kerugian wang awam yang berlaku akibat pengurusan dan kawalan dalaman yang tidak teratur dan sistematik hingga tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Rakan sahabat saya, Selayang, Tuaran dan lain telah pun terberau juga telah menyentuh tentang perkara ini. Dan saya tidak mahu ulas lanjut. Selain kita nampak pembaziran yang sangat menyakiti hati, iaitu pembaziran ventilator sebanyak 13 juta ringgit. Bukan tentang kerugian yang besar itu, Puan Yang di-Pertua, tetapi adalah tentang apabila rakyat menderita, rakyat perlukan bantuan masa COVID, rakyat perlukan ventilator untuk terus bernafas, untuk terus hidup. Tetapi ventilator yang diterima tidak memenuhi keperluan, tidak
selamat tidak ikut spek untuk digunakan oleh pesakit. Dan hanya sebahagian kecil daripada jumlah ventilator yang boleh digunakan dengan selamat, manakala sebahagian besar yang lain tidak memenuhi standard keselamatan. Hal ini menimbulkan risiko kepada kesihatan pesakit dan menunjukkan kelemahan dalam proses perolehan peralatan kesihatan. Selain itu, kita juga sedar bahawa sebanyak 1.1 juta dos vaksin telah tamat tempoh setakat bulan April 2022. Tetapi tiada penyelesaian yang jelas dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketidaktentuan ini menyebabkan pembaziran sumber yang berharga, namun kita juga dapat melihatkan syarikat Pharmaniaga merupakan sebuah GLC turut terjejas dengan disenarai dalam PN17 dalam Bursa Malaysia kita. Kedua-dua isu ini menunjukkan kekurangan dalam pengurusan dan pengawasan sumber kesihatan oleh pihak yang berkenaan. Oleh itu, langkah-langkah perbaikan yang segera perlu diambil untuk memastikan proses perolehan, penyimpanan dan pengurusan vaksin serta peralatan kesihatan dilakukan dengan cekap dan efektif. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk menyentuh satu perkara yang lebih fundamental, iaitu kaedah perakaunan kerajaan. Saya berpendapat bahawa pembaziran dapat dielakkan sekiranya kita menggunakan kaedah perakaunan akruan ataupun accrued accounting dan mengganti kaedah perakaunan tunai, cash accounting. Perakaunan akruan mengiktiraf dan merekodkan urus niaga pada masa urus niaga tersebut berlaku. Semua aset dan liability juga diperakaunkan di bawah perakaunan akruan. Semua urus niaga tersebut dilaporkan di penyata kewangan bagi tempoh tahun kewangan yang sama. Kaedah perakaunan akruan merupakan asas perakaunan bagi pelaporan kedudukan dan prestasi kerajaan secara lebih tepat dan telus. Kepenggunaan perakaunan akruan akan menyumbang kepada pengurusan fiskal yang lebih cekap dan berkesan, saya yakin. Puan Yang di-Pertua, cadangan pelaksanaan perakaunan akruan adalah selaras dengan dasar transformasi sektor awam dalam model ekonomi baru zaman dulu lagi. Pelaksanaan outcome-based budgeting dan inisiatif SRI Public Finance yang telah pun disebut berkali-kali. Dengan itu, maka Jabatan Akauntan Negara Malaysia boleh mengeluarkan piawaian perakaunan sektor awam Malaysia, MPSAS, yang berasaskan International Public Sector Accounting Standard ataupun IPSAS. Puan Yang di-Pertua, perakaunan yang baik akan menjurus kepada audit yang baik dan seterusnya membawa kepada pengurusan kewangan yang baik. Pembaziran dan penyelewengan sumber kerajaan akan kekal sekiranya tidak ada keazaman politik untuk mereformasikan sistem perakaunan kita. Semua sektor swasta di Malaysia telah pun menggunakan perakaunan akruan, namun sektor kerajaan masih menggunakan cash accounting sehingga hari ini. Dan apabila tanya berapa kerajaan telah pun mengguna pakai accrued accounting, di sini ada senarai yang panjang, Puan Yang di-Pertua. Iceland 1992, New Zealand tahun yang sama, Sweden 1994, Australia 1995, Amerika Syarikat 1998, United Kingdom yang dulu mengajar kita membuat cash accounting, sekarang pada tahun 2000 telah pun menggunakan pakai sistem accrued accounting. Dan juga tidak lupa Canada pada tahun 2002 telah pun menggunakan pakai accrued accounting. Dengan izin, maka saya ingin memohon di sini supaya Jabatan Audit Negara segera mengesyorkan kepada Jabatan Akauntan dan Kabinet supaya mengguna pakai perakaunan akruan dalam masa terdekat. Di samping itu, ianya juga boleh membantu Jabatan Audit Negara mengemaskini kaedah dan pendekatan pengauditan supaya ianya lebih moden, cekap dan bantu mematapatkan kapasiti pegawai kita. Maka dengan itu, barulah ahli-ahli parlimen kita dapat bebas daripada scrutinization, daripada pemantauan yang bertahun-tahun, daripada screwdriver, laptop, scanner, rumah yang jadi rumah hantu dan lain-lain. Baru dengan itu kita dapat bebaskan kita semua dengan kerja yang lebih produktif. Sekian sahaja ucapan perbahasan saya. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Saya jemput Yang Berhormat Jalur